Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok bab yang pertama iaitu nombor nisbah. Okey. So dalam nombor nisbah ini, pertama sekali kita akan belajar apa itu integer. Jadi integer ini terbahagi kepada dua iaitu positif. Okey, ini simbol positif dan juga negatif. Ini simbol negatif. Okey. Contoh jika nombor ditulis begini, negatif 1, okey, disebut negatif 1. Dia tulis itu tolak 1 kan, tapi kita sebut dia negatif 1. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, katakanlah kita ada seorang, okey, seorang lelaki ni nama dia Ahmad. Jadi Ahmad ni dia naik lift. Okey, so ini kita katakanlah sebagai lift. Okey, katakanlah Ahmad sekarang berada dekat sinilah. Okay, jadi kalau Ahmad naik 2 tingkat. Naik 2 tingkat maksudnya ke atas. Jadi dia tulis tambah 2. Kalau Ahmad turun 1 tingkat, turun maksudnya ke bawah. Jadi ditulis negatif 1. Baik, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okay, cikgu ada 2 kereta. Yang pertama adalah kereta A. Kereta A ini bergerak 40 meter ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, kereta B bergerak 20 meter ke kiri. Jadi soalannya, wakilkan dengan nombor positif atau nombor negatif. So yang mana satu positif? Okey. Yang mana satu negatif? Okey, so awak ingat, setiap kali kalau jumpa positif, maksudnya dia bergerak ke kanan. Kalau dia negatif, dia bergerak ke kiri. So, jawapannya awak perlu tulis, kereta A ini bergerak ke kanan diwakili dengan 40 atau positif 40. Okey, kalau dia positif, kalau awak tak tulis pun, kita still akan cakap dia adalah positif. Tetapi kalau negatif, mesti tulis simbol negatif ini. Okey, jadi kereta B bergerak ke kiri. Diwakili dengan negatif, silap ni, negatif 20. Okey, sebab sini 20. Okey, so tips dia, kalau ke kanan, positif, ke kiri, negatif. Okey, jadi integer. Apa nombor integer? Okey, so integer adalah nombor bulat positif. Nombor bulat ni maksudnya ada satu je nombor dia. Okey, 4. Positif Nombor bulat positif macam 4, positif 7, 6, kosong. Okey, kosong ni adalah sifar. Okey, boleh juga untuk nombor bulat negatif. Nombor bulat negatif ni macam negatif 8, negatif 9. Okey, satu nombor sahaja. So, satu nombor ini kita panggil dia sebagai nombor bulat. Alright. Okey, kalau bukan integer pula macam mana? Bukan integer ni, dia ada perpuluhan ataupun pecahan. Okey, tak kisahlah dia positif ke, negatif ke, asalkan dia ada perpuluhan, dia ada pecahan. So, ini adalah contoh-contoh bukan integer. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimanakah anda mewakilkan integer pada garis nombor. Okey, ini kita panggil dia sebagai garis nombor. Sebab apa? Sebab dia ada garis, kemudian dia ada nombor. Okey. So, tadi cikgu kata, kalau dia ke arah kanan, maksudnya dia lebih positif kan? Jadi, dia adalah lebih besar. So, kalau kita berada di sini, apabila kita bergerak sampai ke hujung, nombor itu akan semakin besar. Okey? Kalau ke kiri, daripada sini nak ke sana, dia akan lebih kecil lah. Okey, daripada 4 bergerak ke negatif 3, lebih kecil. Okey, jadi soalan cikgu dekat sini, antara negatif 4 dan 4. Negatif 4 dan 4,
yang mana lebih besar. Mana yang paling besar? So, ingat cikgu kata, lebih besar ni ke kanan. So, 4 lah jawapannya. Okey, contoh soalan. Okey, katakanlah soalan beri satu urutan nombor lah. Dia bagi negatif 6, 3, negatif 1, 4, 2, 0, negatif 4. So, kalau soalan kata, susun dalam tertib menaik. Okey, tertib menaik maksudnya dia ke arah kanan. Macam ni. Ni tertib menaik. Makin lama, makin besar. Okey, itu ada tertib menaik. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Okay, cikgu ada buat tips dekat sini. Kalau untuk kamu yang baru mula belajar kan. Okay, boleh buat garis nombor dulu. Okay, so kita buat satu garis nombor. Mula-mula letakkan kosong. Okay, tulis kosong. Okay. Kemudian, kita letak dulu nombor positif. Okay, cikgu bulatkan nombor positif ya. 3, 4, 2. Okay, so susun. So, lepas kosong, 2, 3, 4. Okey, yang ni kita dah isi. So, nombor selebihnya adalah negatif 6, negatif 1, negatif 4. Okey, so kosong kat sini. So, lepas kosong, negatif 1, negatif 4, negatif 6. Jadi, jawapan untuk tertib menaik. Okey, so ingat tak cikgu kata tertib menaik jawapannya ke arah kanan. Okey, ke arah kanan. So, akan mula dengan sinilah. Negatif 6, negatif 4, negatif 1, 0, 2, 3, 4. Okey? Kalau tertib menurun, kalau menurun dia makin lama makin kecil nombor dia. Ni menurun. Okey? Ni tadi menaik. So, kalau tertib menurun ke arah kiri, so kita mula dengan nombor paling besar lah. Nombor paling besar sampai nombor paling kecil. So, mula dengan 4. Nampak? 3, 2, 0. Negatif 1, negatif 4, negatif 6. Okey? Ini memang antara soalan yang agak famous lah. Okey. Seterusnya, kita nak tengok cara membandingkan integer. Okey. Maksudnya kalau diberikan nombor lah. Okey? Ini kalau simbol macam ni. Ni maksudnya lebih. Okey, kalau yang ni kan cikgu buat kan. Simbolnya adalah lebih besar daripada. Okey. So, kalau diberikan dua nombor positif dengan positif. So, awak perlu pilih nombor positif yang lebih besar. Maksudnya kalau dia bagi positif 9, positif 3. So, yang mana yang lebih besar? Mestilah nombor 9 kan? So, lebih besar. Okey? Kalau yang ini pula, antara dua nombor negatif. Kalau dia bagi negatif 8, negatif 10. Okey. So, mana kita nak tahu yang mana satu yang lebih besar? Yang ini lagi besar ke yang ini lagi besar? So, awak cuba buat garis nombor. Sini katakanlah kosong. So, lepas kosong ni, negatif 1. Sini 1 tau. Negatif 2, negatif 3. Okey, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita akan jumpa negatif 8 dulu. Okey. Lepas tu baru ada negatif 10. Okey. So, yang mana satu yang lebih besar? Mestilah negatif 8. Okey, so negatif 8 lebih besar daripada negatif 10. Sebab semakin hampir kedudukan negatif dengan kosong, semakin besar nilainya. Okey. Kalau ada nombor positif dengan negatif, kalau diberikan positif 3 dan juga negatif 1. Positif 3, negatif 1. Yang mana lagi besar? Kalau dekat sini negatif 1. Okey, negatif 3, positif 3 dekat sini lah. Okey, so sini dengan sini. So, makin ke sini makin besar kan? So, positif 3 lebih besar. Okey.
Okey, seterusnya kita akan tengok operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, kita akan tengok dalam soalan apabila satu operasi berjumpa dengan operasi yang lain, hasilnya kita dapat apa. Okey, ini tips dia. So, kalau positif berjumpa positif, macam baik jumpa baik, jadi baik lah. So, positif. Okey, kalau negatif ni jahat ya. Positif jumpa negatif. Baik jumpa jahat, dia akan jadi jahat. Jahat jumpa baik pun sama jadi jahat juga. Tapi kalau jahat jumpa jahat, dua-dua ni dah jahat jumpa jahat. Contohlah dia jumpa dekat dalam penjara. So jahat jumpa jahat, dia kata, okeylah kita bertaubatlah supaya kita boleh keluar. So dia jadi dah positif. Okey? So ini perlu ingat operasi ini. Okey, sangat penting. Okey, soalan cuba kita tengok. Jika soalan berikan positif 5 tambah kurungan negatif 3. Okey, so kita kena selesaikan yang ada kurungan ni dulu. Okey, sekarang awak nampak tak? Positif, lepas tu ada kurungan negatif. Okey, so tadi cikgu kata apa? Positif jumpa negatif. Positif jumpa negatif jadi negatif. So, awak buat macam ni. Positif jumpa negatif. Buat anak panah. Jadi negatif. So, tulis tambah 5 tolak 3. Sama dengan. Macam mana nak tekan kalkulator? Okey, macam mana kita nak tekan guna kalkulator yang ini? Awak tekan positif 5. Kemudian tolak 3. Nampak tak dia jawapan dia? 2. So, awak boleh tulis positif 2 ataupun 2. Okey. Yang seterusnya, negatif 1 tolak kurungan negatif 4 tutup kurungan. So, negatif jumpa negatif. Nampak? Jahat jumpa jahat jadi baik. So, jahat jumpa jahat jadi baik. So, tulis balik. Negatif 1 tambah 4. So, kira negatif 1 tambah 4 dapat positif 3. Okey. Seterusnya, kalau soalan dia ada darab dekat sini. Okey. So, dekat sini nampak tak negatif jumpa negatif. So, jahat jumpa jahat jadi baik. Okey. So, baik adalah positif. So, awak tulis positif. So, 5 kali 4. Awak akan dapat 20. Positif 20. Okey, nombor 4. Negatif 6 kali 4. Negatif jumpa positif. Kalau kosong kat depan tu maksudnya sini positif. Okey. So, jahat jumpa baik jadi jahat. So, dapat negatif. So, tulis negatif dekat depan. 6 kali 4, 24. Okey, so jawapannya negatif 24. Dan yang terakhir, negatif 12. Bahagi kurungan negatif 2. Negatif jumpa negatif. Jahat jumpa jahat jadi baik. Okey, so tulis baik. Positif. So, 12 bahagi 2 dapat berapa? 12 bahagi 2 dapat 6. So, jawapannya positif 6. Okey. Satu lagi cikgu nak ingatkan. Apabila kamu naik tingkatan 1 di sekolah menengah. Apabila kamu menulis jawapan. Perlu menggunakan simbol hashtag. Okey. Kalau sekolah rendah dulu. Kalau nak buat jawapan. Dia macam ni kan. Garis 2 kali kan. Kalau sekolah menengah. Nak buat jawapan. Perlu ada hashtag dekat bawah. Menandakan itu adalah jawapan kita yang terakhir. Kalau awak tak buat simbol ini, jadi pemeriksa takkan tahu yang mana satu jawapan awak yang terakhir. Okey? Okey. Seterusnya kita akan tengok bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer. Okey. Satu cikgu nak tekankan. Apabila kamu berjumpa dengan tanda kurungan, okey, tanda kurung ni, maksudnya adalah tanda untuk pendaraban. Maksudnya berlaku operasi darab dekat situ. Okey, macam mana nak tahu?
Contoh di sini nombor 1. Soalannya negatif 8 darab kurungan negatif 2 tambah 3. Okey. So sekarang ni belum darab lagi lah. Kita akan selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, sebab apa? Kita mesti selesaikan ikut hukum BODMAS. So, kita tak tahu kita nak buat darab dulu ke kita nak buat kurungan dulu. Okey? So ini kurungan. Ni bracket kurungan. Okey? So, kita jumpa bracket dulu. Kita kena buat bracket dulu, kurungan. So, negatif 2 tambah 3. Terus gunakan kalkulator. Negatif 2 tambah 3. Dapat positif 1. Okey, so tulis positif 1 di dalam kurungan. Sebab ini pun dalam kurungan. Okey, kemudian salin balik negatif 8. So, negatif 8 darab positif 1. Nampak? Negatif jumpa positif. Jadi, negatif. Okey, negatif jumpa positif sama dengan negatif. So, awak tekan kalkulator. Negatif 8 darab 1 dapat 8. So, inilah jawapannya. Okey. Seterusnya, nombor 2. 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Okey, sekarang ni dalam kurungan ni tak ada dua nombor yang perlu kita selesaikan macam ni. Ni ada 2 kan? Ni 1, ni 1. So macam mana kita nak buat? Kita bukakan kurungan ini. Okey? So kita tengok dekat sini 4. Okey, sekarang tolak salin balik. Okey? Tolak 12 bahagi negatif 2. Okay, awak tulis 4 tolak 12. Dapat 12 ni, cikgu tutup kat sini. So, 12 bahagi, ada kurungan kan? Buat kurungan. Jadi, negatif 6. Okey. Kemudian, tambah kat sini. Tambah jumpa tolak, apa? Tambah jumpa tolak, jadi tolak. So, sini jadi tolak. 1. So, tolak 1. Okey. So, tadi kan cikgu ada kata, tanda kurungan ni adalah tanda untuk pendaraban. Maksudnya, kalau negatif darab negatif, dapat. Ni negatif-negatif. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. So, sini buat positif, tolak 1. Okey, so, 4 tambah 6, tolak 1 sama dengan 9. Kalau tak percaya, awak tekan lah. 4 tambah 6 tolak 1. 9. Okey, buat simbol hashtag. Yang terakhir, 7 tambah 2 kurungan negatif 3. So, buat yang ini dulu. So, positif jumpa negatif. So, positif jumpa negatif. So, dapat negatif. Okey? So, buat macam ni, buat negatif. So, 7 tambah 2. Darab negatif 3 tadi. Awak akan dapat 7 negatif kan? Ni 2 kali 3. Okey, 6. So, ini jadi tolak negatif 6. So, 7 tolak 6 sama dengan 1. Ataupun yang ini, daripada sini, awak boleh terus tekan kalkulator. 7 tambah negatif 6. Dapat 1. So, samalah jawapan. Okey? Okey, yang terakhir kita akan tengok bagaimanakah anda menghuraikan hukum operasi aritmetik. So, dalam operasi aritmetik ni ada 4 hukum lah. Hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan, hukum kalis agihan dan hukum identiti. Awak perlu faham dalam setiap hukum ini apa dia punya peraturan. Okey, contohnya dekat sini kita akan tengok yang nombor 1. Ini adalah bagi semua nilai A dan B. So, awak tengok. A tambah B sama dengan B tambah A. Okey. So, katakanlah cikgu keluarkan ni. Kat sini cikgu keluarkan A tambah B sama dengan B tambah A. Okey, jadi katakanlah cikgu gunakan A ni nombor 3.
3 tambah 5. B ni adalah 5. Sama juga dengan B kan 5 kan. So 5 tambah 3. Dia benda yang sama. Okey, cuma dia tukar tempat. Sama juga macam yang ini. Okey, A darab B. A darab B sama dengan B darab A. B darab A. So katakanlah 2 kali 5. A adalah 2. B adalah 5. So kalau B tadi berapa? B 5. So 5 kali 2. Benda yang sama, cuma kedudukan dia yang berbeza. Okey. Bagi hukum kali sekutuan, diberikan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Okey, cikgu keluarkan. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Okey, yang ini dia pun sama juga macam tadi. Cuma yang ini kawan dengan A. Kalau dekat sini, yang ini A ni dia keluarkan. Nampak? A ni dia keluarkan. Tapi B tambah C ni dia sekalikan. Okey. Contohnya, A ni adalah 1 tambah 2. C ni adalah 3. So, A tadi berapa? A 1. Tambah B 2. Tambah C 3. So, adalah perkara yang sama. Sebab apa? 1 tambah 2, 3. Tambah 3. 3 tambah 3 dapat 6. Okey. Sini 1 tambah 2 tambah 3 dapat 5. So, 5 tambah 1, 6. So, walaupun dia punya kedudukan berbeza, tetapi apabila kita tambahkan, kita akan dapat nilai yang sama. Okey. Sama juga untuk darab. Okey, dan yang ketiga, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Okey, cikgu keluarkan. Dia kata A kali B tambah C. Okey, maksudnya A darab dengan B. A darab dengan B. Ni darab. So, A darab B. Maksud sini operasi apa ni? Tambah. So, A darab juga dengan C. A darab C. So, itulah maksud dia macam mana dia dapat yang kat tepi ni. Okey. A ni kena darab seorang satu. Sama juga yang ini. A darab B tolak C. Tadi tambah, sekarang tolak. Okey. So, bagi seorang satu. Mula-mula kita buat A darab B dulu. A darab B. So, ni operasi apa? Tolak. Tolak A darab C. Okey. So, itu adalah hukum kalis agihan. Kita agih seorang satu. Yang terakhir, hukum identiti. So, ini sangat penting lah. Awak kena tahu. A tambah kosong sama dengan A. Nampak tak? Ini cikgu turunkan. A tambah kosong sama dengan A. Maksudnya kalau A ni kita gantikan dengan 3. Tambah kosong dapat berapa? Tekan kalkulator. 3 tambah kosong dapat 3. So, dapat 3. So, 3 ni adalah nilai A. Okey? Yang ni. Okey, seterusnya A darab kosong sama dengan kosong. Sebab apa kosong kalau darab dengan A? Sebab katakanlah kita buat A ni adalah 3 darab kosong sama dengan 3 kosong. Okey? So, apa-apa yang darab dengan kosong mesti akan dapat kosong. Okey, A darab 1. A darab 1 sama dengan A. Yang ni So, katakanlah 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 1 dapat 3. Okey. Dan yang seterusnya, A tambah, ni negatif A sama dengan kosong. So, A tambah negatif A sama dengan kosong. Sebab apa? Positif jumpa negatif dapat apa? Baik jumpa jahat, jadi jahat. So,
Yang ini dia akan jadi A tolak A. Sama dengan kosong. Okey, katakanlah 3 tolak 3. Kan kosong. 3 tolak 3. Kosong. Okey, dan yang terakhir, A kali 1 per A sama dengan 1. Maksudnya yang ini, dia buat A kali 1 per A sama dengan 1. Maksudnya apa? Katakanlah sini 8 darab 1 per 8. So, awak cuba tekan kalkulator. 8 darab 1 per 8. Per dekat sini per. Nampak per. Ni A, B, C ni tekan per. Dapat 1. So, sama lah sini. Okay, itu adalah hukum identiti. So, kita dah cover 1.1 dan 1.2 bagi nombor nisbah.